Fadail Amal oleh Syekh Muhammad Zakaria. Hadisnya yang kedua mengungkapkan 5 kebaikan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad. Khamsa khisalin lam yu'mahunna ummatun qablaha. Rawahu Ahmad dalam Musnad dan riwayat-riwayat yang lain. Salimni Ramadan, sejahterakan aku dalam bulan Ramadan ni ya Allah. Terima kasih banyak kepada Kak Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi, yang saya hormati Kak Salwa yang menjemput saya, ahli jawatan kuasa muslimat, muslimin, abah-abah, umi, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, semua yang dapat hadir, masyarakat USJ 9, 10, 11, 12, 13 dan yang sewaktu dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, Ramadan Karim. Allahu Akram. Alhamdulillah. Saya rasakan setinggi-tinggi syukur dan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Falah kerana dapat menganjurkan program-program tazkirah, majlis-majlis ilmu berterusan dalam keadaan yang disebutkan tadi dengan SOP penjarakan semua kan. Rasa sangat bertuah dapat sama-sama dengan ibu-ibu sekalian sekali lagi dalam tahun ini, dalam bulan Ramadan pada tahun ini, kita sambil-sambil duduk ini kita lafazkan juga dalam hati kita lafaz yang disebutkan, selalu diingatkan, Alhamdulillah bini'mati tatimmus shalihat, ya. Syukur banyak pada Allah Subhanahu Taala. Pasal kalau saya kata saya rasa syukur, beruntung, bertuah dapat lagi jumpa perempuan semua tahun ni. Rasa ni pertama lah untuk tahun ni, dan boleh dikatakan tiap-tiap tahun Allah bagi kita umur, rezeki dapat lagi jumpa dalam bulan Ramadan. Walaupun puan-puan saya rasa tua, beruntung semua ni jumpa puan-puan, tapi keberuntungan kita berganda-ganda bila kita dapat satu bulan yang mana apabila masuk apa semua perkara yang kita suka untuk bertemu. Saya gembira dapat bertemu perempuan gembira kalau dapat jumpa anak, dapat jumpa cucu, dapat jumpa saudara mara, adik-beradik. Gembira tak perempuan? Lagi-lagi lah lama tak jumpa, PKP tak boleh ngentas daerah lah, negeri apa semua kan. Bila boleh jumpa kan kita seronok, kan kita rasa bertuah, kan kita rasa gembira. Walau banyak pun kegembiraan kita, suka dapat bertemu, tapi tidak dapat ditandingi bertuahnya, beruntungnya, hebatnya bila dapat bertemu dengan Ramadan. Tak dapat nak ditandingi kegembiraan, untung, bertuah, suka, gembira. Kita bertemu dengan apa-apa yang kita suka. Jumpa dengan kawan, kakak, saudara mara, semua anak pinak kita. Bayangkan, semua yang kita gembira bertemu itu tak sama hebatnya dan untungnya bila kita bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad azallakum syahrun azimun mubarakun, bulan yang berkat, bulan yang maha
bulan yang mulia. Bila dapat jumpa bulan ni, semua yang kita rasa gembira, seronok, beruntung, bertuah tadi tu jadi lebih berganda-ganda lagi disebabkan oleh bulan ni. Jumpa perempuan dalam bulan ni lagi berganda dia punya keuntungannya. Mengeratkan satu rahim, benda sunat jadi macam fardu benda sunat buat jadi macam fardu. Yang fardu digandakan sampai 70 kali ganda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, antaranya seperti yang disebut dalam kitab Fadail A'mal oleh Syekh Muhammad Zakaria misalnya. Semua benda bila masuk je bertemu dengan bulan Ramadan, apa pun yang tadi kita rasa beruntung, bertuah, seronok tu semua, dia jadi berganda-ganda lagi. Subhanallah, alhamdulillah. So to me, kita nak kena sebutkan benda ni, rasa sangat bertuah dalam hati kita. Kalau dalam banyak-banyak hari apa yang paling bagus dan bertuah dan baik? Hari Jumaat kan dah lepas semalam Jumaat, jadi bertambah bertuah bagus pasal duduk dalam bulan Ramadan. Sebaik-baik tempat, tuan-tuan dan puan kan, sebaik-baik tempat Mekah, Madinah. Itu orang berebut kalau ada rezeki nak pergi puasa Ramadan di Mekah dan Madinah. Ibarat puasa setahun, sebegitu pahalanya berganda-ganda. Ya, mudah-mudahan selamat kita daripada COVID. Mudah-mudahan sampai besok ada rezeki kita dapat lagi jejak kaki ke Mekah, ke Madinah, insya-Allah. Sebaik-baik masjid, sebaik-baik tempat adalah masjid. Sebaik-baik masjid adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan dapat lagi kita jejak kaki kita. Ni sunat, masuk masjid sunat tapi dalam bulan Ramadan berganda tapak kaki Umi masuk masjid. Berganda Umi tunggu iktikaf dalam masjid. Saya nampak buka kan? Berganda semuanya. Alhamdulillah. Begitu juga doa dalam bulan Ramadan ni. Da'watus saim la turad. Bulan lain pun diterima, tapi bulan Ramadan berganda-ganda lagi diterimanya. Tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. So itu yuk pagi-pagi ni saya ngajak diri saya dan selalunya mengajak puan-puan abah semua, kalaulah kita terlupa pagi kita nak membacakan doa-doa yang baik, terutama dalam bulan yang tidak ada tara. Kenapa saya sebut tak ada tara, tak ada tandingan? Dalam bahasa Arab disebut la illatalah, atau disebut lagi la mitlalah. Tak ada yang seumpama dengannya. Bila sahabat datang bertanya kepada Rasulullah SAW, aku nak buat baik, apa aku nak buat ya Rasulullah? Soalan macam ni, macam saya biasa sebut kat perempuan kan, banyak ditanya oleh sahabat. Lain soalan sama, tapi jawapan dia berbeza-beza. Untuk yang ini, jawapan yang ini yang saya nak kongsi. Sahabat bertanya pada Rasulullah, apa yang baik? Kata Rasulullah, alaikum bisiyam, kamu puasa. Tanya lagi, apa lagi amalan yang baik ya Rasulullah? Menurut ulama diulang 3 kali pertanyaan tu. Sering diulang 3 kali pertanyaan. Seperti juga orang tanya, siapa yang paling bagus kalau saya nak buat baik? 3 kali juga tanya, sampailah 3 kali tu mak juga. Maknanya apa? Nak kepastian, nak lain-lain, nak kepastian, nak yang lain lagi, apa lagi, apa lagi. Sampai 3 kali, alaikum bisiyam, kamu puasa, kamu puasa, kamu puasa. Fa inna la illatalah, tak ada alasan nak kata dia bagus sangat. La mitlalah, tak ada yang setara dengannya. Jadi kita nak ambil lah dalam bulan ni, pagi-pagi ni sebab hukama mengatakan man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Sesiapa yang elok, baik, mulia paginya, awalnya, awal Ramadan, di berapa Ramadan tadi? Itulah, itu pun menginsafkan kita.
menginsafkan saya. Aku kalau bulan lain Jamadil Awal lagi tu aku tak tahu 5 Jamadil Awal. Tapi kalau bulan Ramadan hari-hari kita tahu. Itu bagus pasal nak plan, nak rancang lagi. Dah 5 hari dah ni aku dah bagi siapa makan. Saya daripada anak aku, suami aku, siapa lagi, adik-beradik aku lah boleh kot datang. Mak akulah walaupun jauh boleh kot pesan kat dia, Umi nanti tunggu ya pukul 7 ada motor datang. Sekarang senang kita tak boleh rentas tapi makanan boleh sampai. Nak dengan nak, tak nak aja Umi. Tanya dengan anak-anak kita, cuba orderkan mak teringin lah nak bagi jiran mak, kawan lama mak. Mak tahu tak alamatnya? Nanti mak tengok dalam FB. Nak alamat saya ke? Ya betul. Tanya barulah tahu alamat mak kita. Lupalah alamat, selalu take for granted je masuk rumah, tak ingat nombor berapa, tak ingat nombor rumah kakak kita, abang kita, adik kita. Tahu-tahu sampailah. Tujuannya kita tahu tarikh bulan ni, semua orang jaga tarikh bulan ni. Itulah rahmatnya bulan Ramadan, pasal orang nak buat kebaikan. Alhamdulillah kan. Balik pada apa yang saya sebutkan tadi, doa kita, doa tak ditolak. Siapa yang awalnya baik, insya-Allah akhirnya baik. Siapa yang awal paginya baik, mudah-mudahan akhir petang malamnya baik. Siapa yang awal bulannya baik, mudah-mudahan sampai akhir bulannya pun baik. Siapa yang awal hidupnya ingat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sampai akhir hidupnya juga berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Awal pagi, kalau ada yang lupa nak baca doa pagi, saya selalu ngajak kita, bacalah doa pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kadang-kadang lupa. Ni doa bulan Ramadan tak ditolak pasal puasa. Ni doa bulan Ramadan tak ditolak pasal penuh keberkatan, malaikat duduk nak bagi, nak doakan kita. Jadi kalau bulan-bulan lain tu juga kita baca, bulan ni lebih berganda lagi yang kita dapat, insya-Allah. Keduanya, apalagi kita nak doa, bulan ni bulan keampunan. Allah nak ampunkan dosa kita. Kita jejak kaki kita masuk perkarangan masjid ni, kita doa, ya Allah ampunkan dosa kita. Nak guna kod Melayu pun boleh, gunalah zikir yang guna nama Allah, lebih okey. Astaghfirullahalazim. Banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu Taala. Allah sangat sayang kat kita. Walau banyak dosa kita Allah bagi lagi peluang untuk kita minta ampun ya Allah Subhanahu Taala. Ni pintu untuk minta ampun, pintu untuk bertaubat terbuka, pintu syurga terbuka. Bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwaban nar. Terbuka 88 pintu syurga, semua terbuka. Pintu neraka ditutup. Maka yang kedua nak baca, tadi dah baca Allahumma bika asbahna, kerana engkau aku pagi-pagi ya Allah, bika amsayna, petang ni kerana engkau ya Allah, puasa kerana engkau ya Allah, amalan segala kerana engkau ya Allah. Kerana Allah puan-puan, kerana Allah. Pasal apa kerana Allah? Yang lain-lain tu kita tahu, memang kita tahu kerana Allah, tapi bulan Ramadan lagi tahu kerana Allah, lagi jelas dalam hati kita kerana Allah. Pasal apa? Pasal dalam satu hadis, sebut juga sebagai hadis kursi, yang kita ulang baca tiap-tiap tahun bulan Ramadan, kita ulang baca just to refresh and remind muhasabah diri. Tidaklah saya memberi sesuatu yang baru kepada puan-puan, kecuali hanyalah untuk mengingatkan diri saya dan kita semua. Itu saja ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam untuk anak Adam itu, apapun yang Umi buat dia semua baiknya dapat ke Abah, dapat ke Umi. Umi salat, badan Umi jadi sihat juga, hati Umi jadi tenang. Umi ambil uduk sentiasa basah muka Umi segar. Dosa Umi kukuh, Umi ambil uduk, dosa Umi kukuh sampai celah-celah jari, celah-celah kuku. Kata ulama,
gugup. Siapa yang dapat dengan salat? Umi yang dapat, abah yang dapat, kita yang dapat. Kita sebut lillahi ta'ala, memang kita buatkan Allah SWT itu, kita yang dapat. Kecuali kita buat kerana Allah SWT. Yes, kita tahu. Kalau ada di antara kita yang bekerja, gaji dapat, masuk akaun kita, kita yang dapat. Kita dapat sahabat, kita yang dapat. Kita dapat kepakaran, kita yang dapat. Kita dapat kemahiran, kita yang dapat. Memang semua kita yang dapat. Illa siyam. Kenapa pula illa siyam? Kecuali puasa. Ini saya kata, memang kita hari-hari buat, kita tahu semua yang aku buat, aku yang dapat. Dia senang kata seperti, kalau nak buat lirik pun boleh. Apa jua kebaikan jua yang kau dapat. Apa jua kebaikanmu, kebaikan jua yang kau perolehi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, baik itu bukan untuk Allah, tapi baik itu untuk kamu. Allah tidak berhajat kepada kamu. Yang berhajat kepada Allah adalah kamu. Tapi dalam hadis kursi ni sebut, illa siyam, kecuali puasa. Yang puasa tu untuk aku. Ini yang menarik. Dia mengajar kita betul-betul keimanan. Dia mengajar kita betul-betul takwa. Apa itu takwa? Yang diulang menurut orang yang kaji Quran tak kurang 200 kali dalam Al-Quran. Banyak kali sebut. Waqaya kiwikaya. Lindung. Dia nak prevent kita daripada buat benda-benda yang tak elok. Dia nak jaga kita. Dia nak bagi kita taat. Dia nak bagi kita ingat Allah, takut balasan Allah SWT. Saya kutub kata, takwa tu takut, takwa tu taat, takwa tu tazkiyatun nafs. Bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tak elok. Balik pada cerita tadi. Apa ceritanya? Semua yang kita buat tu kita. Segala kebaikanmu jua, kejahatanmu jua. Saya kata kalau nak buat ayat, nak berlirik, dah macam boleh buat lirik pula. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Kalau kamu buat baik, semua untuk kamu. Kalau kamu buat jahat juga, kamu yang dapat padanya. Puan-puan, illa siyam. Dia nak tekankan lagi pada kita, kecuali puasa. Puasa untuk Allah. Apa maksudnya? Maka ulama pun bincang, apa yang dia katakan puasa untuk Allah. Perempuan, apa perempuan buat, perempuan salat, nampak sujud, rukuk, angkat takbir, semua orang nampak, orang tahu. Perempuan bayar zakat, ulur zakat, kat amil, akad lagi, amil tahu. Kalau orang keliling tak tahu, amil tahu. Saya bayar pakai e-bank aja sekarang, tak pergi jumpa amil pun, akad kot tu. Resit ada, semua yang berkuasa tahu. Ada bukti walaupun tak menghadap orang. Semua dah online sekarang ni. Sehingga kan kata ulama, tengok amalan lain. Amalan-amalan lain semua orang tahu. Dan ketika kamu melakukan, orang tahu, kamu clock in, kamu punch card, kamu pergi ngajar, tak cucu, pergi masak, pergi apa, semua tahu. Nampak? Sehingga kan semua amalan-amalan yang nampak itu kadang-kadang membawa sifat sombong dalam diri kamu. Kadang-kadang membawa sifat riya dalam diri kamu. Kerana kamu boleh menunjuk apa yang kamu lakukan, dan sehingga kamu menunjuk akan apa yang kamu lakukan. Itu yang dia katakan, ya, sebab itu penting amalan tu lillahi ta'ala. Ya, biarlah nampak, tapi ingat lillahi ta'ala. Jangan sampai timbul syirik khafi. Iaitulah sombong, riya, takabur, ujub, macam-macam penyakit tu. Sebab itu takwa tu tazkiyatun nafs. Nak bersihkan, betulkan balik. Tapi tidak puasa. Orang tak tahu kecuali kamu beritahu. Benda lain kamu buat, orang boleh tahu. Pergilah mana sekarang, lagi senang nak tahu. Macam-macam benda dunia sekarang. Dah lebih dah. Kalau kita kata dulu orang boleh tak tahu, sekarang dah lebih macam CCTV dah. Semua benda boleh tahu. Kecuali puasa, kalau kamu duduk, kamu tak cakap dengan siapa-siapa,
Orang tak tahu kamu berpuasa, kecuali kamu hebohkan dengan orang. Aku tak makan, aku puasa. Time bukan bulan Ramadan. Kalau lepas mesyuarat, lepas apa ada minum, dah ada minum, ada makan. Kadang kita tak join minum. Lepas mesyuarat kita kata saya nak kena ambil anak cepat ni, kita tak cakap pun kita puasa. Ada orang tahu kita puasa, orang tak tahu kita puasa. Orang ingat kita rushing sebab kita kata nak ambil anak tadi. Inilah yang dikatakan puasa tu untuk Allah, untuk aku, kata Allah. Kalau tak dimaklumkan kepada orang tak tahu kau sedang berpuasa. Begitu perempuan. Ya, begitu. Sama juga lah seperti saya biasa cakap lah. Kalau orang driver lori tu, kalau dia tutup lah lori, dia tingkap dia tu, driver taksi ke Grab ke kita ke siapa je lah, tutup tingkap tu dah lah tinted, tutup lagi dengan tuala. Kalau dia nak duduk dalam tu, dia isap rokok, boleh tak? Boleh tak? Kalau dia nak buat lah, kalau dia nak isap rokok, boleh tak? Oh, tak boleh, Mi? Mi? Kalau nak minum air boleh, kalau isap rokok boleh. Kita duduk rumah dia diam tak ada orang, kita nak buat pun boleh kalau nak buat. Tapi kenapa tak buat, Mi? Kenapa dia tak buat, Mi? Kerana dia puasa bukan untuk diri dia. Dia puasa kerana Allah. Dia tahan bukan kerana diri dia. Dia tahan kerana Allah SWT. Dia boleh tutup semua sekali, tak ada orang tahu kalau aku nak makan, tapi tak makan. Dia buat kerana Allah. Allah train kita macam tu bulan puasa. Allah train kita. Sebab itu bulan puasa panggil madrasah Ramadan. Aku nak salat, aku nak subuh, aku nak tarawih, aku nak apa. Orang tak nampak. Aku buat kerana Allah. Dia train kita macam tu. Dia train hati kita macam tu. Aku nak ngaji. Kenapa aku tak ngaji ni? Bulan ni, ya Allah, bulan ni tak ada tara. Nak cerita pun tak kerti. Tak ada tara. Kenapa aku buat tak tahu je? Dia train. Kau puasakan aku, kau tak makankan aku, kau jauhkan daripada mata kau daripada benda maksiatkan aku, kau jauhkan telinga kau daripada benda buruk daripada aku, kau jauhkan mulut kau daripada cakap benda tak baikkan aku, semuakan aku. Train kita 30 hari. Jangan dulu kan saya cerita, saya tahu pun daripada kampung-kampung saya jugalah. Bapak saudara, mamak saudara dulu haji katanya kan, kalau nak melomang katanya sehari aku dah tak puasa dah. Aku nak buat dodol dekat sana. Ingat senang je lemang kan. Cari buluh, cari apa tu semua, nak merendang, nak mengapa tu, nak buat dodol lah. Orang dulu sehari dia puasa dah. Kerana apa benda-benda tu. Tengok, makin lama makin kita ada pengetahuan, ada kesedaran, makin inilah kita terap dalam hati kita, taklah, walau apa pun selagi boleh, selagi kuat, selagi mahu. Kerana aku bukan berpuasa untuk perut aku dah puas dah 11 bulan makan je. Makan segala macam, nak makan semua dapat makan, Alhamdulillah. Tapi bulan ni Allah kata kena uji, kau betul tak buat kerana Allah SWT. Sebab itu Mi, Abah, awal pagi ni kita letaklah niat-niat betul dalam hati kita. Kita letaklah niat betul dalam hati kita, niat ikhlas kerana Allah SWT, betul beriman kerana Allah SWT. Sebab itu disebut dalam hadis Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim, man sama Ramadana imanan, underline the word imanan. Siapa yang berpuasa kan betul percaya kepada Allah SWT, yakin kepada Allah SWT, yakin Allah tak pernah leka dan lalai pun daripada apa yang kita buat. Allah tak pernah lalai pun. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah tak pernah sedikit pun leka apa yang kamu lakukan, tak pernah sedetik pun lalai daripada apa yang kamu lakukan. Alhamdulillah. Dengan sebab itu kan, pertamanya saya sebut tadi, awal pagi ni cuma nak baca beberapa doa. Ya, mudah-mudahan this is a good start and a good day, a good morning
for us. Mudah-mudahan sampai ke petang hati kita kuat, amalan kita, lidah kita. Sebab yang gerakkan lidah, mata, tangan, mulut nak berzikir banyak, hati namanya nak minta ampun dengan Tuhan, semuanya ialah datang daripada hati kita, kan? Jadi yang kedua, kita dah baca doa pagi tadi, dan kita bacalah doa kampunan pada Allah Subhanahu Taala. Masa malu kita ni banyak dosa, tapi Allah sentiasa ampunkan dosa kita, sentiasa bagi kita peluang-peluang lagi. Bacalah Astaghfirullahalazim. Kalau tak pun bacalah doa yang baik bulan Ramadan, yang sampai Nabi SAW kan, bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, kalau kau dapat malam Lailatul Qadar, banyak-banyak malam apa paling baik? Lailatul Qadar. Semua duduk dalam bulan Ramadan ni, dia jadi lebih baik lagi. Kau nak minta apa? Maka kata Rasulullah, kalau ikutkan dengan susah Nabi, dengan keadaan masa tu, dengan pihak musyrikin, segalalah musuh-musuh dan sebagainya, susah payahnya, tapi yang diminta oleh baginda Rasulullah SAW yang menginsafkan kita ialah dia minta ampun dengan Allah SWT. Banyak-banyak benda boleh minta, itu jangan lupa minta ampun dengan Allah SWT. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nak tambah karim pun tak ada masalah ni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau yang maha pengampun, maha mulia. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, suka mengampunkan, ampunkanlah aku. Ni jadikan bacaan mi, mudah-mudahan sampai bila-bila mi kat mulut kita tiap pagi, terutamanya we start our day dengan doa-doa ini, doa-doa baik ini, Yang ketiganya mi, nak baca doa macam mi baca sebelum mi tunggu Ramadan hari itu. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, mana nama Ramadan dalam doa kita? Kan? Kadang-kadang kita terlupa mi, sebelum datang Ramadan kita minta, ya Allah sampaikan aku bulan Ramadan, kita sebut-sebut Ramadan. Tapi bila dah berada dalam bulan Ramadan, kita tak sebut Ramadan dalam doa kita, tak ada Ramadan dalam doa kita. Dalam banyak-banyak bulan mi yang disebut terang-terang dalam Al-Quran bulannya adalah bulan Ramadan. Walau dalam 4 ayat je mi, daripada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tu kan, tapi padat semua. Salah satu daripadanya terang menyebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Quran. Sebut Ramadan. Jadi dalam doa kita dah masuk Ramadan pun nak ada Ramadan ni. Kau guna cakap Melayu ni pun tak apa. Ya Allah, berkatkan aku dalam bulan Ramadan ni, berkatkan aku dalam bulan Ramadan. Hari tu berkatkan aku dalam bulan Syaban, wa balighna Ramadan. Berkatkan aku dalam bulan Syaban dan sampaikan aku dalam bulan Ramadan. Lah ni dah dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ataupun ni satu lagi doa yang mengandungi 3 perkara yang disebut oleh yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Ad-Doa, kitab tentang doa. Apa dia doanya mi? Kalau tak boleh ingat kau Arab, ambil idea dia kau Melayu. Atau Umi cakap bahasa apa? Kau Umi lah, Umi cakap bahasa apa? Korea kan? Hindustan kan? Allahumma sallimni li Ramadan. Kalau yang nak menyalin lah saya sebut slow lah. Allahumma sallimni li Ramadan. Itu saya tak boleh tengok perempuan yang menulis, saya ya Allah. Macam tu. Berkat mudah-mudahan jari jemarinya. Yang tak tulis pun tak apa, dia rakam pun sama jugalah, maknanya ada usaha. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakan aku untuk Ramadan.
li Ramadan, sejahterakan aku untuk Ramadan. Makna sejahterakan aku, apalah perempuan hati aku alert, hati aku sentiasa ingat, aku janganlah sampai terlupa terleka, aku janganlah utamakan banyak benda lain sedangkan Allah utamakan aku dalam bulan ni. Perempuan, Allah utamakan kita dalam bulan ni. Apa maksud Allah utamakan kita dalam bulan ni? Allah utamakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada umat lain dalam bulan Ramadan. Allah bagi bulan Ramadan lebih baik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding umat yang lain. Kat mana perempuan nak tengok benda ni? Sama, kitab yang sama. Fadail Amal oleh Syekh Muhammad Zakaria, hadisnya yang kedua mengungkapkan 5 kebaikan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad. 5 khisal lam yu'mahunna ummatun qablaha, rawahu Ahmad dalam Musnad dan riwayat-riwayat yang lain. Salimni Ramadan, sejahterakan aku dalam bulan Ramadan ni ya Allah. Pasal Allah utamakan umat Nabi Muhammad berbanding orang yang lain. Apa dia 5? Perempuan ingat dah? Dia dah dikuliahkan dah? Sebelum dah dikuliahkan? Kalau dah dikuliahkan saya skip. Dah ke belum Umi ingat lagi ke tak? Umi puasa betul nampaknya taklah, kalau dah saya skip lah. Kalau Umi ingat kan nak saya cerita, boleh tak apa, ulang tak apa, tak bosan tak? Okay. Saya pun lupa kata Umi lupa, saya pun lupa. Kalau tak baca, tak ingat balik, saya pun tak ingat apa yang ketiga, apa yang ingat 3 tapi tak ingat lagi 2, ingat 4, satu lagi apa tak ingat. Sama je tak ingat juga. Yang pertama 5 kelebihan. Sebab itu bila kita bayangkan kita doa sejahterakanlah aku dalam bulan Ramadan, pasal Allah dah bagi kelebihan kepada aku, kepada umat Nabi Muhammad, mengatasi umat-umat terdahulu. Pasal mereka pun puasa tapi tak sama darjat, pangkat, pahala, gandaan macam dapat ke umat Nabi Muhammad. 1, lukhulu fi famis saim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Atas sekali nombor 1. Kalau ikut tertib lah, bau mulut umat Nabi Muhammad yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu Taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Taala daripada harumnya bau kasturi. Bau mulut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa dalam bulan Ramadan lebih disayangi, dicintai oleh Allah daripada harumnya bau kasturi. Allah lebih sayang bau mulut kita dalam bulan Ramadan daripada bau wangi kasturi. Ulama bincang apa maknanya ni. 8 pendapat. Saya ambil 3 daripadanya. Saya pun tak ingat semua. Tak ingat semua. Tak boleh nak ingat 8. Ambil 3 daripadanya lah. 1, maksudnya Allah sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad bila dia berpuasa, pasal dia berpuasa untuk aku tadi. Ingat dia puasakan aku. Walau dia boleh dalam air minumlah, walau siapa ni nak pesan kat anak-anak kita. Puasa bukan kerana Umi nak, puasa kerana Allah. Pesan, ceritalah kat anak kita ni apa yang kita dah faham ni, cara dia tu macam mana. Lalu Allah sayang tu bau mulut je bau mulut, belum cerita lain lagi. Bau pergi kat bau je, bau mulut kan, tak makan tak minum kan lain kan bau mulut kita kan. Tapi tu lebih Allah sayang daripada baunya kasturi, satu kata ulama.
Pertama, apabila seseorang itu dibangkitkan daripada kubur, Allah akan mengenali bau itu sebagai tanda orang yang berpuasa. Dan Allah cinta padanya kerana Allah akan kenal melalui, Allah memang kenal kita, tapi tanda itu ada bagi orang yang berpuasa. Satu, bangkit daripada kubur, bau itu dicintai oleh Allah Subhanahu Taala kerana berpuasanya ia dalam bulan Ramadan. Dua, di hari akhirat kelak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat dikenali melalui bau mulutnya kerana dia berpuasa. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu taala di hari akhirat kelak. Tiga, ulama kata, tak tunggu bangkit daripada kubur, tak tunggu hari kiamat ditimbang, tapi di atas muka bumi ketika hidupnya itu, hidup-hidup ni, belum meninggal lagi, bau mulut itu memang dicintai oleh Allah SWT. Ada ulama kata nanti bangkit daripada kubur, ada ulama kata nanti di hari akhirat kelak, ada ulama kata ketika hidupnya dia, dengan bau mulut itu akan dicintai oleh Allah SWT. Sebab itu bila kita tahu nilai pada bau ni aja pun Allah dah sayang. Kerana bau tu datang bukan sebab tak gosok gigi. Tak main tak gosok gigi. Sebab itu ada ulama mengatakan, terutamanya mazhab Syafi'i, ya, makruh gosok gigi. Ada yang berpendapat dia datang dari sebab ada kaitan dengan gigi. Baik itulah menurut mazhab Syafi'i, apa hukum gosok gigi lepas gelincir matahari? Kita belajar suka-suka agama dulu kan. Makruh, jangan gosok komo-komo. Jadi kita komo-komo dah sampai ke sudah. Kalau dah naik matahari, gelincir matahari, dia kata jangan, pasal nak keep bau tu. Makruh hukumnya. Menurut mazhab Hanafi, tak ada apa-apa. Dia mazhab Hanafi pula, sunat bahkan gosok gigi pada apa waktu sekalipun. Jadi kalau ada orang pun dia nak tahan pun, mungkin dia mengambilkan mazhab Syafi'i atau dia nak kekalkan bau tu kerana itu dikasih Rasulullah. Ia adalah gambaran betapa Allah sayang dan nilai orang itu. Kalau dia risaukan bau mulut pun, itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita tahu hal itu, jagalah mulut kita. Jangan cemari baunya itu, bukan dengan tak gosok gigi ke apa, tak, tapi kebaikan mulut itu dijaga. Sebab itu perempuan, ada riwayat mengatakan bahawa rubba sa'im laisa lahu min sawmihi ila al-ju' wal-'atash, atau kam min sa'im laisa lahu min sawmihi ila al-ju' wal-'atash. Sebab ada orang yang walaupun dia berpuasa, dia tak dapat apa-apa kecuali dia cuma lapar dan dahaga. Jangan kita ingat kita puasa kita akan dapat semua. Belum garanti. Sebab itu macam bau mulut tadi pun dikait la khulu fi famis saim, as-saim. Kerana dia puasa, bukan semestinya semua orang masuk bulan Ramadan yang dia dapat semua yang berganda-ganda, bertuah, itu semua. Mestilah ada amalan dia. Kita pun yang bulat takkan datang. Yang pipih takkan datang. Takkanlah memang masuk je bulan Ramadan, pahala berganda macam-macam aku dapat buat apa. Tidak. Gitulah juga. Maknanya apa? Maknanya nak kata jagalah. Bila dia kata berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa kecuali dia dapat lapar dah ke je. Berapa ramai orang yang qiyam tapi dia tak dapat apa-apa kecuali berjaga malam saja. Kan man sama Ramadan, riwayat lain man qama Ramadan. Siang kata Ibn Rajab Al-Hambali, bulan Ramadan bulan jihad, dua jihad, jihad siang, jihad malam. Jihad siang tahan lapar dahaga, jihad malam dia bangkit dengan tarawih dia, dengan tahajud dia, dengan Quran dia.
Tapi ada orang yang tak dapat apa-apa kecuali dia cuma lapar dan dahaga. Ada orang yang makin malam tak dapat apa-apa kecuali dia berjaga malam saja yang dia dapat. Kenapa? Satu, ulama bincang, kerana dia tak jaga mulut dia. Mulut yang kerana mulut itu baunya lebih harum daripada dicintai oleh Allah pada kasturi itu, boleh jadi kerana mulut itu dia tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu jaga mulut kita, cakap benda-benda yang elok pada anak keluarga kita, kawan-kawan kita semua. Jauhkan kita daripada cakap benda-benda yang lara, daripada mengumpat, mengata, segala bagai semua-semua tu kontrol. Pasal itulah Nabi ajar kepada kita juga supaya jaga mulut ni. Dengan kalau orang ajak kita bergaduh ke cela ke apa, jawab dua patah. Dua patah je. Tukar bahasa Melayu pun dua patah. Inni saim, aku puasa. Mula cakap dalam hati. Kalau dia ajak membawang ke apa ke, melada ke, bawang ke, tukarlah topik, buatlah benda lain ke, apalah, kita nak ingatkan diri. Mula cakap dalam hati, aku puasa. Lama kau tak faham juga, beliakkan sikit je mata, aku puasa, gitu. Saya pergi cepat je lah elemen tadi. Nanti tak habis doa nak bagi tadi tu. Satu, mulut bau lebih dikasihi. Dua, wa yuzayyinu Allah jannatahu kulla laylatin kulla yawmin. Dan Allah itu memerintahkan supaya syurganya dicantikkan setiap hari. Syurga tu prepare untuk orang yang berpuasa ni. Khas syurga nama Ar-Rayyan, ya. Diindahkan syurga tu setiap hari. Baik tu saya bila baca tu teringatlah, kalau kita duduk sibuk-sibuk, kita selalu ni bulan puasa pun kita indahkan rumah kita, cantikkan itu, cantikkan ini, tukar langsir lah, walau tak ada orang nak datang, nak tukar juga. Nak lap sana, nak lap sini, nak kemas itu, kemas sini, silakan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka pada keindahan. Allah suka pada bersih, suka pada apa. Pokoknya aja ingat ajakan diri, aku ni sibuk-sibuk kemas tu kemas ni, Allah sedang memerintahkan syurganya dihiasi untuk kita. Allah sedang memerintahkan syurganya untuk dihiasi untuk kita. Jadi janganlah sampai apa-apa yang kita buat tu melekakan dan melalaikan kita. Buatlah apa pun nak buat, tapi sambil buat tu astagfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah. Trainlah lidah kita, buatlah sesuatu. Jadi rumah dapat, Ramadan dapat, pahala dapat, dosa gugur. Itu je kan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, wa yaghfiru lahu, saya perlu lupa juga, wa yaghfiru lahul malaika hatta yuftiru. Malaikat itu memohonkan keampunan. Dalam setengah riwayat wa yaghfiru lahul khitan, malaikat doakan kita, mohon keampunan sampailah kita berbuka puasa. Dan satu riwayat bukan malaikat tetapi khitan, ikan-ikan di lautan. Banyaknya boleh kira? Tak boleh kira, perempuan. Bukan je kita minta ampun, Allah nak ampunkan, malaikat lagi tolong ampunkan, minta ampun bagi pihak kita. Inilah bila Allah sayang, perempuan. Bila Allah sayang, dalam riwayat Allah akan beritahu pada malaikat, aku sayang kepada orang ini, sayangi dia. Malaikat akan beritahu kepada seluruh grup dia, geng-geng malaikat. Ada geng masjid kan, ada geng malaikat. Beritahu seluruh malaikat Allah sayang kepada dia, kita sayang kepada dia, minta keampunan bagi pihak dia. Ya Allah, inilah satu juga sebab tadi saya kata mintalah ampun banyak-banyak. Pasal
mohon keampunan bagi pihak kita. Kita tahu malaikat dia boleh doa benda yang tak baik, dia juga boleh doa benda yang baik pada kita. Satu daripada doa benda yang tak baik yang malaikat doakan juga dalam bulan Ramadan, yang kita takut kita termasuk di kalangan orang yang tak dapat apa-apa, syai lapar dan dahaga. Kita takut kita kiam tapi sebenarnya kita hanya dapat yang jaga malam celik itu aja, burung kakak tua je kita dapat, ya. Na'udzubillah min zalik. Disebut dalam satu riwayat lagi, apa kisahnya apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar dan membaca amin 3 kali. Orang ingatkan, dia tak tahulah kita sebut, dia tak tahulah kita mengingatkan diri kita sendiri, ya. Amin, amin, amin. Lalu bila dia turun, selesai dia daripada khutbahnya mengaminkan di mimbar itu, sahabat bertanya, kami tak pernah dengar yang macam ni. Yang kau amin tapi apa yang kau aminkan kami tak tahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat mengajarku menyebutkan supaya aku mengaminkan doanya. Doa malaikat yang ni doa-doa yang buruk. Diminta untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa tersebut. Celakalah, binasalah, raghima anf, summa raghima anf, summa raghima anf. Binasalah dan binasalah dan binasalah. Siapa yang binasa? Iaitu apa yang disebutkan 3 orang yang binasa. 1, orang yang apabila disebutkan namamu wahai Muhammad, dia tidak berselawat ke atasmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sependek-pendeknya. Ada. Bila disebutkan namamu, tidak dia berselawat kepadamu, itu 1. Qul amin faqulta amin, katakan amin, binasa orang ini. Bila sebut nama engkau, tidak dia berselawat kepadanya. Ini pun salah satu daripada perkara yang kita nak banyakkan. Sebab bila berselawat kepada Nabi, Allah berselawat ke atas kita. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Lagi dalam bulan Ramadan berselawat, digandakan lagi berganda-ganda. Yang tadi saya sebutkan, tak sama seperti puasa. Puasa tu untuk aku, tak sekadar berhenti di situ. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang memberikan ganjarannya. Ulama bincang, apa yang dikatakan Allah memberikan ganjaran pada puasa tu, yang membezakan dia daripada amalan-amalan lain? Bukankah semua amalan kita Allah yang membalasnya? Apa maksud Allah wa ana ajzi bih? Illa siyam fa innahu li. Saya pun sampai situ je, belakang ada lagi wa ana ajzi bih, itu untuk aku dan aku yang membalasnya. Ulama bincang, apa maksud membalas tu? Sebab amalan-amalan yang lain Allah juga membalasnya. 1, Allah boleh beri balasan lebih daripada calculation biasa. Normal calculation, normal mathematics. Normal calculation is, bagi umat Nabi Muhammad ni, tadi 5 tak habis lagi, disimpan situ sekejap. Bagi umat Nabi Muhammad, menurut kebanyakan ulama, berbeza pada umat-umat yang lain, the moment Umi apa ada niat je, pada dia letak. Balik ni aku nak buat ni, kan aku nak ajak orang ni makan, kan aku nak bagi ni, kan aku juzuk 1 pun tak habis-habis lagi ni. Kita sibuk kat dalam radio semua macam-macam bagi ingat kat kita sebaik-baiknya baca Quran. Betul perempuan, baca Quran. Ini bulan kita nak train kita baca Quran. Bulan lain pun baca, tapi tak sekuat sesungguh kita baca bulan ni. Baca, tengok makna, baca sungguh-sungguh, baca banyak kali. Pasal al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiram al-barara. Walladzin la yaqra'una al-Quran wa yatatta'ta' fihi. Ingat tak? Ni? Ingat tak? Cerita dah tahun lepas ni. Lupa dia. Wa huwa syaqqun lahu ajran. Kalau kita mahir baca Quran, berapa ramai di antara kita yang mahir baca Quran ni? Dengan tajwidnya, dengan berhentinya, semua tu lah Tak semua saya sendiri pun tegak-tegak tak semua kita mahir Memang kita akan berada dalam kalangan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak kadang-kadang slow. Kalau yang selalu kita baca surah Kahfi, surah Waqiah, surah
Apa lagi Mi? Biasa-biasa Ar-Rahman, laju je Mi. Yasin laju je sampai ke surah yang kita jangan-jangan buka Mi. Lambat juga Mi. Sama ada lambat, sama ada mata tak nampak, sama ada lidah dah berat. Jangan Mi. Kita kena sakit ya, kalau Allah nak uji kita, kena mild stroke ke apa ke kan, nak baca Mi. Tapi susah, lambat. Penat dia tak sama dengan penat orang yang laju Mi. Kepayahan dia baca tak sama dengan kemudahan orang yang mahir bil Quran. Tapi rupanya yang tak tu Mi, wa huwa syaqun, yang payah Mi, yang mata tak apa nak nampak, cari yang besar sikit, telinga dengar lagi, tunjuk pen lagi. Sekarang dah senang juga, ambil pen dah boleh baca. Tak berapa pasti dah harakatnya ni panjang mana, ambil pen tu tolong baca. Tak berapa pasti nama sebelah ada handphone, ada apps, nak pilih je nak karya apa, nak suka dengan karya apa, buka surah mana nak tekan. La ilaha illallah. Sekarang setengah hospital swasta yang hebat-hebat yang Islam syariah compliant, saya pergi dekat bilik pesakit tu dah ada macam tablet kita tu, datang boleh tarik sampai ke muka tekan mana ayat nak depan muka. Anak-anak yang masuk ward kanak-kanak tak nak balik pasal semua game lah apa buat di dalam tu. Dalam kita kata kita syakun, susah. Dalam kita kata kita tak still senang. Lahu ajran, baginya 2 ganjaran pahala. Saya balik pada hadis tadi, wa ana ajzibi, yang dikatakan aku yang membalasnya, sedang memang Allah yang membalasnya. Apa maknanya? Ulama membincangkannya dan mengatakan bahawa satu, maksud Allah membalasnya, Allah boleh gandakan lebih daripada normal calculation. Normal calculation letak niat dapat pahala dah. Normal calculation once you buat dapat 10. Tu kiraan biasa. Man jaa bil hasanati, Allah bagi dalam bentuk angka ni. Pasal senang kamu nak bayangkan. Cakap banyak pahala. Banyak tu banyak macam mana? Dia bagi perumpamaan. Walaupun bukan 10-nya itu sama dengan kiraan 10 kita, sudah tentu lebih. Seperti sehari di hari akhirat tak sama dengan sehari di dunia. Tapi still nak bagi ni bagi apa ni? Suka kacau ni. Bagi gambaran, dapat boleh bayangkan banyak tu macam mana. Normal calculation bila buat dapat 10. Man jaa bil hasanati, tu ayat dia. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa yang buat kebaikan maka dia mendapat 10 gandaan pahala. Kita buat 1 tapi Allah gandakan 10. Bahkan boleh sampai kepada lagi calculation. Allah boleh pergi sampai berapa banyak gambaran dia nak bagi. 700 gandaan. Macam kita biasa sebut, mathalu ma yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ibarat pahala ni macam kamu tanam biji benih. Kamu buat kebaikan dengan menafkahkan rezeki kamu, harta kamu, adalah ibarat kamu menanam 1 biji benih. Daripada 1 biji benih tumbuh 7 cabang. Pada setiap cabang jatuh lagi 10 biji benih. Jadi berapa totalnya? 700. Tadi kita kata 10. Allah boleh bagi sampai 700. Jadi itu normal calculation. Bulan Ramadan menurut ulama, wa ana ajzi bih, maksudnya aku yang memberikan ganjar, memberi balasan, dengan maksud Allah boleh bagi berapa banyak dia nak bagi. Itu satu. Yang kedua,
pandangan mengatakan bahawa wa ana ajzi bih adalah aku yang memberikannya tanpa ada melalui wakil malaikat. Allah yang terus nak memberikannya tanpa melalui malaikat pun. Itu setengah pandangan mengatakan begitu. Jadi puan-puan, balik kepada apa ya? Yang keberapa tadi? Satu, bau mulut. Yang kedua, syurga dihiaskan hari-hari. Kita mengingat diri kita. Tiga, malaikat memohon keampunan bagi kita. Saya kata malaikat dia boleh doakan benda baik macam ni, mohon ampun. Malaikat juga boleh doakan benda tak baik. Na'udzubillah min zalik. Apa doa malaikat yang diaminkan oleh Nabi SAW? Tiga, yang tak baik diaminkan oleh Nabi. Ini malaikat boleh, na'udzubillah, mudah-mudahan tak masuk dalam tu. Tiga, iaitu pertama, orang yang berserak, orang yang bila nama Nabi disebut dia tak berselawat. Yang kedua, orang ada mak abah yang dah tua atau salah seorang daripadanya. Man adraka walidain aw ahaduhuma 'inda al-kibar wa lam yadkhilhu al-jannah. Orang yang diberi peluang ada mak abah lagi dalam hidup dia dan dah berumur, dah tua, tapi anak tak dapat masuk syurga. Ini kita dah ulang dah. Maksudnya apa? Patutnya makin mak abah kita berumur, makinlah peluang kita sebagai anak masuk syurga. Pasal bila dia dah berumur, mata dia dah tak nampak, badan dia dah tak kuat, anak-anak bantu semua, anak-anak yang siapkan makan. Macam kita masa kecil, mata tak reti tengok, mulut tak reti nak makan, nak cakap lapar, semua yang bagi adalah mak abah kita. Pusingan hidup. Kita pula esok macam baby balik, tak nampak mata dah, tak larat nak berdiri masak dah, diri lama sikit kaki pun dah tak larat dah. Semua harapkan orang buat, kita tengok saja. Sampai masa esok pun kita dah tak boleh tengok dah pun, apa orang hidang lah, makanlah itu. Lagi anak kita banyak tolong, walaupun yes, memang mencabar, memang sabar, memang inilah perkara yang boleh menginjek rasa kuat dalam diri anak-anak yang menjaga orang tuanya. Takut aku ni ada mak abah yang dah berumur tapi aku tak masuk syurga, kerana aku tak sabar, kerana aku tengking-ketik, kerana aku apa-apalah, mungkin apa semua-semua. Na'udzubillah min zalik. Qul amin faqultu amin. Katakan amin wahai Muhammad, dan Nabi mengaminkan, ya, ada anak yang tak dapat masuk syurga walau ada mak abah yang telah berusia. Dan yang ketiga, mana Ramadan? Mana Ramadan? Itu dua tu cerita bukan Ramadan. Ni nak cerita malaikat bulan Ramadan. Boleh doakan yang tak baik. Tadi kelebihan umat Nabi Muhammad, malaikat doakan minta ampun. Tapi ingat, malaikat juga bulan Ramadan boleh doa benda tak baik. Apa dia kata? Iaitulah yang ketiga, man adraka Ramadan walam yadkhilhul jannah wa yadkhilhun nar wa ab'adahu Allah, atau kama qala, man adraka Ramadan walam yaghfir lahu walam yaghfir lahu dhanba wa yadkhilhu an-nar wa ab'adahu Allah. Nauzubillah min zalik. Itulah yang ketiga, orang yang mendapat bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan Allah akan dosanya, bahkan jauh dia daripada Allah, neraka baginya. Qul amin faqultu amin. Katakan amin dan Nabi menyebut amin. Na'udzubillah min zalik. Jadi maknanya apa, perempuan? Maknanya bukanlah bulan Ramadan itu kita boleh terus dapat secara automatik. Itulah yang dikatakan tanafus fi Ramadan, berlomba-lomba dalam bulan Ramadan. Itulah ulama kata, ambillah ayat fastabiqul khairat. Inilah lagi dalam bulan Ramadan, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kerana sekiranya tidak, belum tentu kamu mendapat segala yang berganda-ganda, yang bertuah, yang baik itu. Sebab itu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 183 itu menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Akhir ayat tu, garis bawah tu, la'allakum tattaqun. Ulama menyebutkan, mentafsirkan perkataan la'allakum, yang kita bahasa mudahnya moga-moga kamu bertakwa. Maknanya belum tentu semua orang masuk Ramadan akan mendapat ketakwaan, tapi diharapkan dengan dia berpuasa dia mendapat ketakwaan. Itu la'alla, hope to be, menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan jadilah dia, bukan direct jadi. Berharap kalau dia betul-betul jadilah dia. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni mesti banyak rasa takut. Takut terima ke tak terima, harap diterima. Sebab itu antara makna takwa, puan-puan, makna takwa, puan-puan, apa tu, Saidina Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga mendapat gelaran Sayyidul Qurra. Ubay bin Ka'ab kan, yang Nabi pernah bertanya kepada Ubay, ayat apa yang paling bagus dalam Al-Quran? Yang Ubay kata, kamu Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Dia tak tahu jawab. Orang yang tinggi ingatan Al-Qurannya, baik, mahir bil Al-Quran, mahir bil Al-Quran. Dan Nabi sendiri bertanya kepada dia, tapi tawaduknya Ubay, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Dia kata. Nabi tanya lagi, baru dia beritahu. Apa yang dia beritahu? Ayat yang paling bagus dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, yang kita sebut sebagai Ayatul Kursi. Balik pada cerita Khalifah Sayyidina Umar. Khalifah Sayyidina Umar tanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay, apa maksud takwa? Apa maksud takwa? Ubay kata, pernah tak jalan pada tempat yang berduri? Pernah tak kau jalan pada tempat yang berduri? Pernah. Macam mana cara kalau berjalan pada tempat yang berduri? Berhati-hati. Takut-takut bijak. Berhati-hati supaya tak langgar. Nanti payau, tercucuk. Duri belum paku lagi, bayang paku, duri. Kau pernah tak jalan pada tempat yang berduri? Pernah. Macam mana cara kau berjalan kalau tempat tu berduri? Hati-hati, takut-takut, terbijak. Itulah takwa. Maknanya bila ada takwa dalam hati kita, kita takut apa kita buat tak diterima, takut silap dalam kelakuan kita, takut api neraka. Dengan sebab takut itulah maka kita taat pada Allah Subhanahu Taala. Banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itu kadang-kadang perempuan kita selalu lepas daripada habis bulan Ramadan, kita selalu ingat balik macam mana kita punya taat dalam bulan Ramadan. Tapi nak istiqamah tu yang susah. Macam mana kita punya taat dalam bulan Ramadan, kita selalu teringat, kita tunggu waktu, salat awal waktu, banyak iktikaf, kalau masjid boleh buka, ngaji banyak, zikir banyak, minta ampun banyak, beri makan banyak. Beri makan perempuan, beri makan. Perempuan ingat perempuan pergi Mekah, pergi Madinah. Oh, orang sanggup walaupun hotel dia mahal, tapi tang berbuka dia nak pergi situ. Dia bawa lagi apa-apa, nak bagi orang makan, bagi baling je gitu kadang kurma tu, bagi orang makan. Pasal dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah yang mula-mula tu, hadis yang pertama daripada kitab yang saya sebutkan tu, mengatakan bahawa man fatara sa'iman
falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa syai'un. Itu saya kata tadi di awal tadi, kita kira hari pasal kita nak fikir, ni dah hari yang kelima aku tak buat apa-apa lagi, aku ada tak bagi sesiapa apa-apa lagi, aku tak ajak lagi orang lain daripada ahli keluarga aku. Misal kata, Alhamdulillah Umi bagi makan keluarga, Abah bagi makan keluarga, siapkan pun bukan saya beli, Ustaz, suami saya beli, macam mana saya dapat pahala tak? Itu semua dibincang oleh ulama. Saya tak masak, saya beli je, tak sempat sampai rumah pukul 7. Dapat tak pahala bagi orang makan? Dapat. Asalkan menghidangkan orang dapat makan daripada hasil tangan kita, yang kita tuang, yang kita hidang. Lepas tu ajak anak ramai-ramai tolong, mari nak buka, mari tolong ni, yang tuang air, yang letak pinggan, yang cedok lauk. Biar busykan diri, happening kan tu. Pasal semua gerak kerja itu dikira sebagai memberi makan kepada orang. Walaupun bukan kita yang masak, kita beli kat bazar. Walaupun suami yang beli, bukan dengan duit kita, tapi kita yang buka bungkusan tu. Baik tu masa buka bungkusan makanan tu, jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Ya Allah, hari murtabak ni lagi. Murtabak ni lagi, semalam dah cakap dah, murtabak ni murtabak bawang aja, tak ada daging, tak ada bawangnya dah. Dia beli lagi murtabak ni, jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Lepas tu pelan-pelan, lepas tu hari ni kita tukar ya bang, awak beli yang ni pula, kita bagi cadangan. Umi tolong buka tu pun dapat pahala juga. Jadi nak balik-balik pada cerita saya tadi, apa cerita saya tadi awal-awal ni? Bila dalam ayat tu Nabi SAW mengatakan, siapa bagi orang makan, dia akan dapat pahala sama macam orang itu makan. Sama je orang tu berpuasa. Bukan sama je orang tu makan. Orang tu makan 2 pinggan, kau pun dapat 2 pinggan juga. Tak, Umi pun dengar je. Puasa ni memang puasa. Saya pun sasul. Sama macam dia berpuasa. Umi bagi dia makan, Umi dapat pahala sama macam dia berpuasa. Jadi seolah-olah kalau kira dengan angka lagi, Umi berpuasa satu badan, Umi bagi dia makan 2 badan, macam 2 orang berpuasa. Banyak mana ulama bincang nak bagi makan tu. Itu beberapa pandangan. Lagi banyak lagi bagus, yang mengenyangkan lagi bagus. Macam-macam. Kalau tak pun berdasarkan kepada dalil yang disebut tadi, man fatara sa'iman itu, sahabat yang dengar ini bertanya kepada Rasulullah SAW, laisa kulluna najid ma yafatara sa'im. Itu jawapannya di sini. Ya Rasulullah, bila kata kau bagi orang makan, kau dapat pahala sama macam orang makan. Sampai ulama kata, ada yang membincangkan dalam kitab mengatakan, berilah makan kepada 36 orang seolah-olah kamu berpuasa selama setahun. This is a matter of quantity. Kadang-kadang orang memang nak quantity, berapa banyak baca, berapa banyak nak buat, banyak nak ni. Sebab from there you gain satisfaction. Hati rasa puas. Otak kita bila tahu, aku baca dah 1000 dah ni, perasaan macam mana? Rasa puas. Kalau itu boleh menyebabkan kepuasan rasa hati, bahkan nak tambah lagi, silakan. Lalu ulama menyebut dalam kitab dia mengatakan, berilah makan kepada 36 orang seolah-olah kamu berpuasa seperti setahun. Bukan hadis hadis. Bagi orang makan 36 macam setahun makan. Hadis bukan. Ini perumpamaan je. Mengapa dia kata 36 orang? Ada apa kaitannya dengan setahun? Pasal satu kepala bagi makan 10 pahala tadi, normal calculation. Kalau 36 orang bagi makan 360 setahun, 360 hari mengikut kalender Islam. Begitu. Tapi Umi tak payahlah, saya nak bagi yang 36 awak yang ke 37. Okay, tak payah
Saya tak nak riak sangat. Saya nak setakat setahun tu cukup dah. Macam tu buat lawak pula kami kan. Dah banyak dah. Aku dah bagi 50 orang. Dah lebih dah aku bagi orang makan. Tak adalah. Dia nak ceritakan sampai macam tu. Ataupun kita nak kata, kalau boleh tak nak kurang daripada 36 orang makan. Seolah-olah macam tu. Aku dah panggil orang. Hari tu 20 orang makan. Tak apa, panggil lagi sikit sangat tu. Kalau dengan nilai untuk memikirkan baru sedikit, itulah takwa. Apa maksud takwa? Kita takut tak cukup. Kita takut yang kita buat tak setara dengan pahala yang banyak. Dan itu juga ulama mengatakan, kalau kamu nak istiqamah, anggaplah apa yang kamu buat itu baru sedikit. Baru kamu akan nak buat lagi, nak buat lagi. Pasal kamu rasa sikit. That is when quantity matters. Maknanya supaya kita merasakan tak cukup lagi. Berbanding apa? Berbanding ganjaran. Berbanding apa? Berbanding dosa aku hidup. Ya, aku buat ni sikit berbanding dosa aku yang banyak. Makanya ditambah lagi. Balik pada apa yang saya sebutkan tadi, bahawa nak banyak mana nak bagi. Lalunya dasarkan hadis sebut, bila sahabat bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laisa kulluna najid ma yufattirus shaim. Bukan kami semua ni ada benda nak bagi orang makan. Ini menginsafkan dan menyebabkan kita boleh muhasabah diri kita sendiri. Mereka bila bertanya, maknanya mereka nakkan pahala sedang mereka tak ada apa-apa. Ini sama juga soalan ketika peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Ketika peristiwa hijrah itu, orang Madinah macam-macam tolong orang Mekah. Sampai nak bagi bini pun ada. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas cakap ke Abdurrahman bin Auf, aku ada bini, aku boleh bagi kau satu. Punya baiknya tu, aku ada harta, aku nak bagi kau. Aku ada isteri, aku boleh bagi kau. Tolong orang Mekah yang baru pindah ke Madinah. Sampai orang Mekah ni kata kat baginda Rasulullah SAW dalam sirah menyebutkan, rasa malu. Rasa apa kami nak bagi? Untungnya mereka ni boleh bagi macam-macam. Kita memang orang baru pindah, tak ada benda. Kita susah, tak ada apa nak bagi. Lalu itulah Nabi mengajarkan, sebutlah perkataan yang baik dengan ucapan tadi. Kita kata jazakallah khairan. Doakanlah mereka sebagai balasan kepada kebaikan itu. Dalam cerita ni mereka tanya, kami tak ada apa nak bagi makan. Kalau tak ada apa nak bagi makan, kan rugi orang miskin, kan untung orang kaya. Kalau macam tu, untunglah orang kaya dalam bulan Ramadan, sedihlah orang yang miskin tak ada apa-apa dalam bulan Ramadan. Adakah pahala itu dapat setahun tadi 36 orang makan hanya untuk orang kaya? Macam mana orang yang tak berada? Tahukah kita bahawa orang yang tidak berada, bila dia memberi sedekah, dia lebih afdal berbanding orang kaya. Kerana bila dia susah, dia cuba cari juga untuk dia boleh buat. Sedekah dia lebih afdal daripada sedekah orang yang memang berada. Begitu Allah nilai hati kita dan niat kita. Lalu keresahan itu dijawab di dalam hadis sebut, yu'tillah hadat tawab. Allah beri pahala itu bitamratin. Allah beri pahala tu kepada orang yang memberi orang makan dengan bitamratin. Dengan apa mi? Seapa mi? Seapa mi? Sekotak? Sebakul? Sebiji? Mana nak pilih mi? Sebiji, sebutir tamar kan? Dia tak cakap sekotak mi, tak cakap sebakul mi. Sebiji kurma. Sebiji kurma. Maknanya ada peluang tak nak bagi? Ada. Kata malunya lah, aku kurma tahun lepas pun ada lagi. Cuba tengok dalam fridge, belah bawah sekali tu. Dan dia yang cerita ke orang, dah masuk kutu dah, tak boleh makan dah. Kenapalah aku tak bagi-bagi orang? Sampai macam ni barang aku penuh dalam almari. Kenapalah berkira sangat? Budak tu datang cuci kowe kau. Kowe tu kuku ke keki ke? Apa benda?
Dia dah tolong, dah bulan-bulan puasa, dia datang cuci, tetap datang tolong cuci. Dia balik-balik je. Ni bulan puasa, kau tak nak aku bagi apa-apa? Tu buah dah sampai hitam dah pisang kau tuang. Ambil lah bagi. Apa yang kira sangat? Macam-macam ada. Cari. Bagilah, dia kata. Niatkan dalam bulan Ramadan. Ini cerita sebiji. Bukan banyak, sebiji, tapi kau dapat pahala ibarat orang berpuasa. Hanya sebiji. Nah, persoalannya ketuk hati tanya iman. Nak ke tak nak? Nak buat ke tak nak? Dah tak ada alasan lagi dah. Okey, Nabi bagi lagi alternatif. Katalah tak ada tamar. Memang tak ada tamar. Pokok ada, buah tak ada. Tak musim dia. Tak boleh bagi. Nabi sebut, kalau tak ada sebiji tamar. Sebab itu dalam riwayat yang lain, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutilah neraka. Itulah takwa. Takutlah siksa api neraka. Walau bisyikki tamrah. Walaupun dengan sebelah biji kurma. Walaupun dengan sebelah biji kurma. Tadi sebiji, tamratin wahid. Ni bisyikki tamrah. Walaupun dengan sebelah biji kurma. Dia itulah nak mengajar kita, hati kita alert. Hati kita fikir, apa lagi aku nak bagi, apa lagi yang boleh aku bagi, apa lagi yang ada. Bagi supaya hati kita ni kaya dengan sifat tu. Baik, itu disebut dalam hadis baginda Rasulullah SAW, laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang kaya tu orang yang banyak harta, tapi orang yang kaya itu ialah yang ada kaya jiwa. Itu yang disebut. Tak ada namar au bimazqatil labanin, ataupun dengan satu teguk sisim susu. Dia kalau ada lah kambing kat belakang, lembu, boleh berah susu ambil. Dengan seteguk tu pun orang puasa dah boleh buka puasa. Bagi sampai macam tu. Jangan risau, kau tak ada kurma tak apa, kau ada susu tak? Tengok. Tak ada juga. Last alternatif, au bilma, kosong, ataupun dengan air. Itulah juga antara yang menjadi jawapan kepada apa yang sunat ketika berbuka. Yang sunat ketika berbuka adalah makan kurma. Hadis sebaik-baik buah adalah kurma. Sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi puan-puan, dah ada 3 tadi malaikat mendoakan sehinggalah berbuka. Sebab itu antara waktu yang mustajab dalam bulan Ramadan untuk berdoa adalah ketika berbuka. Kadang kita sibuk-sibuk prepare tu ni kan, kita terlupa nak berdoa. Pastikanlah kita berdoa. Doalah, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tak apa. Doa yang lain juga Mi. Ya Allah, terimalah amalan aku, puasa aku. Sehingga saya sebut tadi doa bulan Ramadan kan. Saya sambung sebelum nak pergi tadi. Ni tak boleh lagi ni baru 3 untuk sindian dia. Saya habiskan kejap sebab tengah cerita doa nak berbuka. Ada doa dalam bulan Ramadan tu yang kita sebut tadi, Allahumma sallimni li Ramadan. Dia ada 3 pertama, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakan aku, dengan maksud apa? Kuat iman, kuat hati, kuat tubuh badan, rezeki, segala benda untuk Ramadan. Wa sallim Ramadan li. Yang kedua, sejahterakan Ramadan untukku. Itu menguatkan lagi doa yang pertama. Sejahterakan Ramadan ini untukku. Mudah-mudahan Ramadan kita selamat, tak ada gangguan apa-apa, penyakit semua. Ramadan kita baik untuk kita. Kita baik untuk Ramadan. Kemudian Ramadan itu baik untuk kita. Kita jadi dapat muhasabah diri kita. Kita
dapat hidayah dengan sebab Ramadan. Ramadan itu baik untuk kita. Kita berubah nanti selepas bulan Ramadan lebih baik lagi mudah-mudahan. Kita doa Ramadan kita tahun ni lebih baik betul Ramadan aku tahun lepas. Dengan maksud aku jadi orang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Wasallim Ramadan li. Tadi Allahumma sallimni li Ramadan. Kemudian wasallim Ramadan li. Ramadan tu baik untuk kita. Dan kemudian yang ketiga watasallamhu minni makbula, ya, dan jadikanlah amalan-amalan aku dalam bulan Ramadan, maknanya ya minni mutaqabbala, jadikanlah watasallamhu, yakni amalan-amalan dalam bulan Ramadan minni, bagi diriku itu sebagai yang diterima, mutakabbalan, yang diterima oleh Allah SWT. Itu yang saya kata tadi, sambil-sambil Umi buka hidang, panaskan lauk lah, apa, tuang air, pesankan anak, doa anak, mudah-mudahan puasa kita ni Allah terima. Sambil makan tamar, ya Allah terimalah amalan aku, terimalah puasa aku. Itu antara tempat yang mustajab doa selain daripada waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang mustajab doa. Doa masa Umi tengah nak prepare makanan sahur tu, kan, mulut kita sibuk berdoa, hati kita sibuk kalau berdoa, ya. Itu antara tempat-tempat yang kita tahu. Bulan lain kita tak bangun pada waktu sahur kecuali Umi tahajud. Bulan ni Umi dapat waktu tu, ya. Wafil ashar barakah, dan sahur itu yang membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Special perbezaan kita umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Jadi dah dapat dah. Okey, doa tadi dah settle. Okey, bacalah doa tu, mudah-mudahan ada pertambahan dalam bulan Ramadan kita pada tahun ni. Dan saya habiskan lagi dua kan? Apa tadi? Tengok, saya pun tak ingat ni. Yang pertama bau mulut, yang kedua Allah prepare syurga untuk kita, yang ketiga malaikat mohon ampun untuk kita, yang keempat syaitan itu wasul sirati syaitan, setan digari untuk kita. Ini pun panjanglah ulama membincangkannya. Tapi kenapa ada juga orang buat jahat ni, macam-macam orang buat jahat ni. Judi dalam talian lagu raya pun ada juga. Macam-macam ada juga lagi. Itu ulama bincang. Yang dimaksudkan syaitan tu diikat, ada pandangan syaitan yang kepala-kepalanya tu diikat. Ada juga pandangan macam tu, yang kepala-kepala syaitan tu diikat. Juga pandangan mengatakan bahawa sebenarnya walaupun syaitan itu diikat masih buat jahat, sebab hari-hari ini bila kita biarkan diri kita dalam godaan syaitan itu sudah menjadi sebati dalam diri kita. Kita sudah disebatikan dengan kejahatan-kejahatan yang dihasut oleh syaitan. Hasutan syaitan sudah ada dalam badan kita, sudah ada dalam diri kita, jiwa kita, nafsu kita. Jadi itu pun setengah pandangan mengatakan begitu. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. So let's test our own self whether this is syaitan or this is me. Yang tak kuat jiwa raga kita, nafsu kita, kitalah sendiri berlawan dengan jiwa kita. Jika susah tu, inilah sebab sebelum ni itulah aku dah payah dah. Itu kita beringat sendiri kan. Dan yang akhir sekali ialah seseorang itu akan diberi upah pada setiap malamnya. Seseorang itu akan diberi ganjaran oleh Allah SWT pada setiap malamnya. Lalu sahabat bertanya, ya Lailatul Qadar, tiap malam dapat upah, tiap malam dapat ganjaran. Lalu sahabat bertanya, malam tu malam Lailatul Qadar ke? Maka jawab baginda Rasul SAW, tidak. Seperti orang bekerja, habis kerja kan dapat bayar upah, dapat diberi upahnya. Begitulah dalam bulan Ramadan, setiap harinya di penghujung harinya akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. So itulah 5 kelebihan umat baginda Rasul SAW. Mudah-mudahan dengan ingatan itu kita mengingatkan diri kita akan betapa beruntungnya kita berada di
di dalam bulan yang tidak ada tara ini. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak apa yang kita dah tahu, mengingatkan lagi, naikkan lagi semangat kita dan jiwa kita menghitung-hitung hari dalam bulan Ramadan dengan tujuan untuk merebut fastabiqul khairat, merebut kebaikan-kebaikan, tanafus fi Ramadan, yang mudah-mudahan Allah redha kita, Allah terima kita, dan amalan-amalan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutupnya, tadi saya ingatkan baca doa pagi, saya ingatkan baca istighfar, doa keampunan, Allahumma innaka afun karim. Saya ingatkan diri saya baca doa Ramadan, dan akhir sekali yang boleh dilihat pada hadis pertama dalam kitab yang saya sebutkan tadi, last sekali sebagai penutup, very quick one, iaitu bacalah 4 perkara, zikir 4 perkara ni, yang mana kata Rasulullah SAW, 2 perkara itu Allah redha pada kamu, dan 2 perkara itu yang tidak boleh tidak kamu memerlukannya, kamu sendiri tak boleh lari daripada menginginkannya. Apa 2 perkara yang dengan kamu menyebutnya kamu mendapat keredaan Allah SWT, iaitulah syahadah la ilaha illallah, banyak-banyak baca la ilaha illallah. Yang keduanya minta ampun, tadi dah cerita minta ampun. 2 ni adalah Allah redha kamu kerana kamu minta ampun, Allah redha kamu kerana kamu syahadah. Imanan takwa itu sendiri kan. Yang keduanya, yang kamu tak boleh lari, memang kamu berhajat pada dia. Apa yang kamu berhajat padanya? Pertama, kamu berhajat untuk diterima masuk dalam syurga. Kedua, kamu berhajat untuk elakkanlah kamu daripada masuk api neraka. Jadi Umi, Abang juga boleh banyakkan baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta doa syurga, wa a'udzubika min sakhatika wan nar, jauhkan aku daripada neraka. So 4 itu sebagai penutup pada hadis tersebut, sebagai ingatan dan penutup untuk kuliah ceramah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah redha Umi Abang semua, mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan, kekuatan, dapat beramal dengan sebaik-baik amalan, dikuatkan hatinya, diikhlaskan jiwanya, insya-Allah menjadikan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ni Ramadan lebih bermakna bagi kita yang tahu, kita sendiri yang tahu, kita bagi diri kita, insya-Allah ya. Kalau adalah apa-apa salah silap, terkasar bahasa ke atau apa-apa usik Umi tadi, ada apa-apa yang tak kena dipandang, tak sedap didengar, saya minta ampun, minta maaf ya. Yang baik dari Allah Subhanahu Taala, yang kurang semuanya adalah daripada kelemahan, kealpaan, lupa-lupa saya semualah ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.